Saya menyeru kepada semua penonton Hello Doktor. Saya dengan Mishti nak pesan, tolong jangan keluar rumah, duduk dekat rumah diam-diam. jangan keluar sini pergi ambil kesempatan dalam cuti yang panjang ni balik kampung dan sebagainya. Jangan bawa virus tu balik bertemu dengan ibu bapa kita di kampung atau bertemu dengan saudara mara kita di kampung. Kita tak tahu yang kita ni ada virus atau tidak. Jadi duduk setempat. Why, Mama? Because there's coronavirus issue. Stay in the house. Do not go anywhere. Kalau ada kerja yang perlu dibuat, kita pergi cepat, pulang, jaga kebersihan. Itu yang paling penting. Pergi beli makanan ke apa sekalipun, lepas habis je. So let's start thinking of others. Let's jaga each other and let's get through this together, insyaAllah. Paling best kalau dapat satu hari satu juzuk, pun lah 2 juzuk. 15 hari ni kita dah habis dah 30 juzuk. Bersabar ya. Hazno harap anda bersabar. Tak lama je lagi insya-Allah. Jika keadaan berasa pulih, maka tiadalah lagi kawalan pergerakan. Boleh tak korang duduk diam-diam dekat rumah? Just stay at home. Tolonglah. Untuk kebaikan anda dan untuk kebaikan semua rakyat Malaysia. Duduk dekat rumah. Faham? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor. Okey, so tadi dah dengar kan pesanan-pesanan dari semua selebriti. Jadi pastikan duduk rumah diam-diam. Jangan pergi merayau-rayau. Banyak sangat sebenarnya aktiviti yang boleh dilakukan di rumah tu. Okey, so kita nak sambung balik topik minggu ini iaitu kesihatan telinga kanak-kanak. Bersama saya, hos anda minggu ini, saya Dr. Tengku Izzulia, pakar telinga, hidung dan tekak. Kita juga ada seorang lagi pakar jemputan iaitu Dr. Jayanti. Dr. Jayanti adalah juga pakar telinga, hidung dan tekak dan beliau mempunyai sabkepakaran khas dalam bidang kanak-kanak dan juga telinga. Okey, so selamat datang Dr. Jayanti. Hai, Zulia. Hai. Okey, so penonton di rumah, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi kami di talian 0377280517. Boleh juga meninggalkan pertanyaan anda di laman Instagram @TV3Malaysia. Cari poster Hello Doktor dan tinggalkan pertanyaan anda. Jangan lupa hashtag Hello Doktor, HELODOKTOR. Okey, so bercakap mengenai masalah kesihatan telinga kanak-kanak ni, mungkin ramai yang tak tahu, telinga sebenarnya terbahagi kepada 3, iaitu telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. So, kalau telinga luar tu mungkin senang untuk kita nak tengok sebabnya boleh nampak. Tapi telinga dalam dan juga telinga tengah adalah tersembunyi. Dan sekiranya berlaku jangkitan, agak susah untuk nak dikesan. Mungkin sebab itulah ramai ibu bapa yang kurang peka yang anak-anak mereka mengalami masalah sakit telinga dan juga jangkitan telinga pada anak-anak mereka. So sekarang ni kita nak tahu apakah jenis-jenis penyakit dan juga jangkitan pada telinga kanak-kanak dan juga dewasa. So kita nak minta Dr. Jayanti untuk menerangkan kepada kita. So, sebelum saya terangkan tentang jenis-jenis jangkitan, mari kita dulu tengok bahagian-bahagian telinga. So, telinga terdiri daripada 3 bahagian. Telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. So, telinga luar ini ada 3 bahagian. Ini cuping telinga, lubang telinga dan saluran telinga. Telinga tengah ini ada 3 bahagian. Ini adalah gegendang telinga. Belakang gegendang ada 3 tulang kecil, nama dia ossicle. Dan ada tube, eustachian tube. Telinga dalam, dia dalam tulang otak. So saya keluarkan ini adalah telinga dalam. So ini organ pendengaran dan ini organ keseimbangan. So mari kita sekarang tengok apa jangkitan yang boleh berlaku. So sini telinga luar sini boleh dapat jangkitan kuman, nama dia otitis externa. Otitis externa. Ya. Yeah. So jangkitan tengah, telinga tengah ada 3 jenis.
acute otitis media, acute otitis dengan effusion dan chronic otitis media. Dalam telinga dalam pun boleh dapat jangkitan. Sini nama dia radang, labyrinthitis. Penyakit ini sangat dia kasih pening, tak boleh berdiri, muntah. So ini jangkitan-jangkitan yang kita boleh dapat dalam telinga. So dengar tu. Anatomi untuk telinga pun dah kompleks. Bila dengar Dr. Jayanti terangkan pasal penyakit-penyakit dan juga jangkitan pun dah pening kan. So sebenarnya memang pelbagai penyakit boleh berlaku kepada anda dan juga anak-anak. Jadi kita kenalah mendapatkan nasihat pakar ataupun doktor awal. So mungkin Dr. Jayanti boleh terangkan pada kita, apakah beza kalau jangkitan tu berlaku pada kanak-kanak, bayi dan juga orang dewasa? So kita tahu bayi dan kanak-kanak kecil mereka tak boleh cakap. So kita kena tengok macam mana mereka berlaku. Bolehkah mereka, kalau mereka nangis dengan lebih banyak, mereka tak mahu minum susu, tak mahu tidur, mereka tarik cuping telinga. So kita tahu ada masalah telinga. So mereka pun akan ada demam. So kena tengok doktor untuk pastikan ada tak masalah telinga atau masalah lain. Untuk kanak-kanak yang boleh bercakap atau dewasa memang senang kerana mereka akan cakap, oh mak ini saya telinga sakit. So lebih senang untuk kanak-kanak yang lebih berusia atau dewasa. Lagi satu, untuk kanak-kanak dan kecil dan bayi, tube eustachian ini berbeza. Tube eustachian lebih pendek dan lebih rata. So senang untuk dapat jangkitan dalam telinga tengah kerana air senang berkumpul. So kita kena, so bayi dan kanak-kanak kecil lebih senang dapat masalah telinga tengah. Okey, so disebabkan anatomi kanak-kanak dan bayi pun berbeza, menyebabkan mereka pun lagi senang untuk mendapatkan jangkitan kuman pada telinga. Okey, so saya nak bertanya pada Dr. Jayanti sebab ramai sebenarnya yang tak berapa pasti kenapa anak mereka yang asal-asalnya selsema selepas itu mendapat jangkitan telinga. Apa kaitannya dan bagaimana eustachian tube tu yang seperti Dr. Jayanti beritahu tadi itu memainkan peranan yang menyebabkan ada kaitannya antara hidung dan juga telinga. So sekarang kita boleh tengok tube ini dia dari telinga tengah ke belakang hidung. So apa-apa masalah belakang hidung selesema jangkitan akan menyebabkan lapisan ini bengkak, tube tersumbat, air kumpul dan dapat kuman. Okey, so pendengaran yang jelas. Kita nak take a break dulu, kita nak berhenti berehat, tapi sebelum tu kita ada satu video. Jom kita tengok video ni. Hai, saya Dr. Kila. Saya ingin menyeru kepada anda semua agar mematuhi langkah-langkah mencegah wabak virus. Ini antara langkah-langkah yang boleh anda dan keluarga lakukan. Pertama, elakkan dari melakukan sebarang aktiviti yang memerlukan anda untuk berkumpul beramai-ramai. Ingat, jangan menyebarkan berita yang palsu ya, kerana ini boleh menyebabkan orang ramai turut menjadi panik. Pastikan anda menjaga dan mematuhi etika kebersihan diri seperti memakai topeng muka, mencuci tangan dan penggunaan hand sanitizer. Keempat, sekiranya anda mengalami simptom-simptom seperti demam dengan suhu badan mencecah 38 darjah Celsius dan jangkitan pernafasan yang akut seperti kesukaran bernafas, sakit tekak atau batuk, segera berjumpa dengan doktor bagi mengesan, merawat dan mencegah. Akhir sekali, bersama kita bersatu demi melindungi yang tersayang. Jangan lupa, tanda pagar, duduk rumah. Selamat datang ke rancangan Hello Doktor. Hello Doktor ditaja oleh Similac IntelliPro.
Okey, so selain daripada penjagaan pemakanan, kebersihan juga hendaklah dijaga untuk mengelakkan jangkitan. Jom kita tengok dulu satu video ni tentang tahap kefahaman orang ramai mengenai penjagaan telinga. Okey, jom kita tengok. Saya biasanya bersihkan telinga 2-3 kali seminggu. 3 kali, 2 kali seminggu? Dalam seminggu saya bersihkan telinga lebih kurang 3 ke 4 kali lah. Dalam seminggu tu 2 kali. Putik kapas. Kalau ada pin, yang pin untuk korek telinga tu, saya pakai tu. Kalau tak, biasanya tengoklah. Kalau dapat cotton bud, memang pakai cotton bud je lah terus. Biasanya saya akan gunakan cotton bud. Saya guna cotton bud. Memang betul, saya tahu memang tak baik untuk kesihatan telinga kita untuk kita bersihkan selalu. Bahaya ke kalau kita asyik bersihkan? Takkan tiap-tiap hari saya nak pergi jumpa doktor untuk cuci telinga. Tak berkemampuan juga saya pun. Habis tu, macam ni? Tak boleh. Okey, so itu dia reaksi daripada orang ramai. Nampaknya masih ramai lagi yang tidak faham tentang penjagaan telinga yang sebetulnya, sebab walaupun doktor telinga dah banyak kali dah bagi tahu tak boleh korek telinga, jangan guna cotton bud, jangan guna putik kapas, tetapi masih ramai lagi yang sebenarnya menggunakan putik kapas dan juga cotton bud ni. Ada pula tu yang guna pin. Okey, tak apa, sebab itulah kita adakan topik seperti minggu ini untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang penjagaan telinga yang betul. Okey. So, macam mana Dr. Jayanti? What do you think? Masih ramai lagi yang menggunakan cotton bud ni? Yes, sudah berapa kali saya sudah cakap kepada pesakit-pesakit, jangan korek telinga, jangan bersih telinga. Telinga ini dia sendiri bersih. Sel-sel dalam saluran telinga dia bergerak dari dalam keluar. So kita tak payah bersihkan telinga. Ya, tak payah bersihkan pun. Telinga ni dia ada mekanisme untuk membersih secara semula jadi, di mana ianya macam contohnya tahi telinga tu akan bergerak daripada dalam keluar, kan Dr. Jayanti? Ya. Okey, so kita akan sambung lagi topik kita. Jadi sebentar tadi kita dah tahu dah tentang jangkitan telinga. So sekarang kita nak tahulah pula apakah punca-puncanya yang menyebabkan jangkitan pada telinga. Okey, so Dr. Jayanti boleh terangkan. Ya, so Dr. Zulio, kita dulu tengok saluran kat luar sini. So otitis externa, kenapa orang dapat otitis externa? Saluran otitis externa itu adalah jangkitan pada telinga luar. Ya, jangkitan telinga luar ini boleh datang kalau benda masuk sini, macam kanak-kanak suka masuk benda-benda asing dalam telinga. So dia masukkan tersumbat dan boleh dapat jangkitan kuman. Lagi sekali kalau air termasuk dalam, boleh dapat jangkitan kuman kerana takungan air itu bakteria suka untuk membiak. Satu lagi, bila masukkan ini kapas, putik kapas ini. Dengar tu semua. Masuk putik kapas ini boleh tercedera lapisan telinga. So kalau tercedera, jangkitan kuman datang, lepas tu sakit dan ada cecair keluar dari telinga. So nak pula yang masa dah korek tu dah tak ingat dunia dah, kan? Koreklah punyalah korek sampai luka dan boleh menyebabkan kuman senang masuk ke dalam badan. Ada orang pun dia masukkan sampai kena gegendang terbocor. Betul, saya pun pernah tengok di klinik. So ada darah keluar dan gegendang bocor boleh menyebabkan pendengaran pun kurang. Kan dah jadi trauma pada telinga pula tu. Okey, so apakah pula tanda-tanda dan juga gejalanya pada bayi, kanak-kanak apabila mereka mendapat jangkitan? So, bayi dan kanak-kanak macam saya cakap, mereka tak boleh cakap. So, kita kena tengok dia punya peranan. Dia punya reaksi lah. Kita kena lebih prihatin ya sebagai ibu bapa. Ya. Mungkin mereka nangis banyak, demam, tak mahu minum susu. So, kita kena tengok kenapa macam ini. Perlukah bawa baby ke hospital atau ke doktor untuk dapat rawatan, untuk peperiksaan, tengok telinga ada masalah infection tak. Lagi sekali untuk bayi, mereka boleh dapat infection sangat senang, macam saya cakap, kerana tube ini. So mereka dapat cecair berkumpul di telinga tengah. Dan kuman boleh naik dari hidung ke telinga tengah dan ini boleh
kasih Nana berkumpul sampai dia bocor telinga dan Nana meleleh dari telinga. Okey, nampak gayanya kita ada pemanggil. Okey, siapa di sana? Hello. 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 Ya, Hello. siapa di sana? Saya Alif daripada Penang. Assalamualaikum Alif. Okey. Ya, salam. Okey, apakah soalan daripada Alif? Okey, soalan saya, saya pernah pergi hospital kan untuk cuci telinga sebab saya rasa telinga saya berdesing. Okey, sampai sekarang lah telinga saya rasa berdesing kan. So apa langkah yang boleh saya buat lepas ni? Sebab saya rasa macam bila saya pergi sana tak ada kesan yang bagus lah buat saya. Sampai sekarang lah saya rasa desing tu sama ada telinga saya ada telinga banyak ataupun segawa lah. Masa tu doktor kata ada tarik telinga banyak ke? Doktor cakap macam tu lah. Okey. Okey, terima kasih Alif. Okey, sama. Okey, so yang Alif bagi tahu tadi tu mungkin dia kerap mengalami telinga tersumbat sehingga berdesing. Jadi mungkin dia nak tahu bagaimana selepas dah dibersihkan tu, bagaimana untuk selepas tu nak mengelakkan daripada telinga tersumbat tu berlaku. So, Dr. Janti? Kadang-kala saluran telinga dia fungsi dia untuk membuat serumen. Serumen ini tahi telinga. Nama tahi telinga ini tak betul kerana tahi telinga ini amat penting untuk telinga, saluran telinga. Ada sifat antibakterial, dia acid, so dia it prevents infection. Dia sebenarnya protektif lah. Dia baik untuk badan. Tapi keadaan some people produce more wax. Okay, so kalau produce more wax, telinga tak boleh bersihkan sendiri, dia berkumpul sampai sumbat. So untuk prevent this from happening, apa yang boleh buat, you masukkan minyak dalam telinga. So ini akan melembutkan serumen supaya dia sendiri keluar. Tak payah guna putih kapas. Apakah contoh-contoh minyak yang boleh dimasukkan tu? Minyak yang ada dalam dapur, olive oil, minyak baby oil. Okey. Senang, tak payah pergi farmasi. Apa yang ada kat rumah boleh guna. Okey. So bila kita masukkan minyak tu boleh melembutkan tahi telinga dan tahi telinga boleh keluar dengan sendirinya. Tak perlu korek sebab itu dilarang sama sekali. Okey, so kita sambung balik. Sekarang kita ada soalan pula di media sosial. Okey. Soalannya. Okey, mari kita tengok. Saya nak tanya mengenai earwax yang keras. Saya buntu macam mana nak korek telinga sebab ia keras dan sakit. Pakai oil dari farmasi untuk lembutkan pun tak jalan. Jadi memang solution dia hanya pergi ke klinik sahaja ke? Or any other solution? Okey. So dia dah cuba dah pakai oil tu. Okey. So orang yang sudah pakai oil memang tak boleh, masih tersumbat, kena tengok pakar ENT. Tolong jangan korek telinga. Ini akan cederakan telinga saja. Okey, so dah menjawab soalan dah saya rasa. Datanglah jumpa kami pakar ENT. Tak payahlah segan. Okey. Alright. So ramai juga ibu bapa di luar sana kerap bertanya kepada saya, dari segi pemakanan, apakah yang mereka boleh bagi kepada anak-anak? Adakah mereka perlu memberikan vitamin C, multivitamin untuk nak boost ataupun nak menaikkan imun sistem badan anak mereka? Adakah ianya satu keperluan ataupun tak berapa penting sebenarnya? So Dr. Zulia, saya ingat yang paling penting ibu bapa kasih makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Kerana makanan seimbang ini akan menguatkan imun sistem kanak-kanak. So makanan penuh dengan sayuran, buah-buahan, protein, yang ini yang menaikkan imun sistem kanak-kanak. Tak perlu ambil vitamin atau vitamin C. Yang paling penting makanan yang dengan penuh sayuran dan buah-buahan. Makanan yang berkhasiat dan juga seimbang. So kalau nutrisi tu semua dah didapati daripada makanan tu, sebenarnya tak perlu pun ambil vitamin macam-macam vitamin tu. Okey. So
apakah pula kaitan di antara rokok dan juga jangkitan telinga? Bagaimanakah rokok ni boleh menyebabkan sakit telinga? Sebab ni zaman sekarang ni bukan sahaja lelaki tapi wanita pun turut merokok. Jadi kalau ibu bapa kedua-duanya merokok tu sebenarnya amat membahayakan kesihatan anak-anak. So apa kaitannya? So rokok ini boleh bukan saja kasih sakit telinga, dia boleh juga kasih pendengaran kurang. Ya, so benda dalam rokok kita tahu nikotin dan karbon monoksida. So karbon monoksida dan nikotin ini dia kurangkan oksigen dalam sel-sel dan juga kurangkan peredaran darah in the body. So when there's lack of blood going to the ear, pendengaran boleh kurang. Satu lagi, rokok akan masuk hidung, kasih lapisan hidung bengkak dan ini akan tube ini akan tersumbat. Okey. So itulah kesan buruk dari tabiat merokok. Okey, jadi elakkanlah ibu bapa. Kalau boleh berhentilah sama sekali merokok. Okey, so kita ada pemanggil nampaknya. Hello. Siapa di sana? Nolia. Donia? Nolia. Oh, sorry. Norlia. Okey, Norlia daripada mana? Perak. Daripada Perak. Okey, apakah soalan daripada Norlia? Saya nak tanya dengan doktor. Silakan. Hello, doktor. Ya. Saya nak tanya dengan doktor. Saya ada mengandung anak hidung hari tu. Lepas tu dia kata telinga saya berlubang. Dia pecah. Dia kata dia gendang pecah kan. Lepas tu saya kata, tadi anak saya umur dah 15 lebih. Tapi sekarang ni dia ada macam cair keluar lah. Okey. Okey, terima kasih Puan Norlia daripada Perak. Okey, so... Lepas tu saya nak tanya satu lagi. Anak saya, dia suka korek telinga. Boleh ke dengan kotor baik? Okey, ni telinga yang berlubang tadi ke dia korek? Tak, ni mak dia yang telinga yang berlubang, dia berlubang tu. Mak dia dah lama lah. Tapi sekarang ni dia ada macam cair. Sekejap cair, sekejap tak ada, sekejap ada. Ada masalah ke? Okey, terima kasih. Okey, so masalahnya lubang telinga dah lama dan kerap mengalami cair. So mungkin ada dua reason for cecair keluar dari telinga. Satu ada jangkitan telinga. So dia nana keluar dari lubang dan keluar dari saluran. Kedua mungkin ada jangkitan kolestoma. So apa tu kolestoma? Ini sel-sel kulit mati yang berkumpul belakang gendang. So ini bahaya. So kena tengok pakar ENT kalau cair keluar tak berhenti lebih dari 3 bulan ini sudah kronik. So kena tengok pakar. Okey, so Puan Norlia, kita nasihatkan datang berjumpa dengan pakar untuk pemeriksaan lanjut. Tentang cotton bud tu rasanya kita dah terangkan, tak boleh sama sekali. Okey, sekarang kita akan berhenti berehat terlebih dahulu. Kita kembali selepas ini. Ya, saya. Sila duduk. So, Puan Azli, tadi saya dah bersihkan dah telinga. Ada masalah tak telinga tersumbat je lah. Tak ada jangkitan kuman ke apa. Doktor confirm ke? Doktor betul-betul x-ray telinga saya ke? Doktor ambil stetoskop dengar kat telinga saya tak. Tapi doktor dengar dulu. Nanti kita periksa semua ya. Nanti saya buat surat rujukan yang mana yang perlu. Rujukan lagi.
itulah dia. Macam-macam sebenarnya ragam pesakit ni. Kadang-kadang yang datang tu kata sakit telinga, tapi bila kita ambil history dia ataupun sejarah sakit dia tu sebenarnya sangat kompleks, dah bercabang-cabang dah. Okey, so kita masih lagi dalam topik kesihatan telinga kanak-kanak. Jadi tadi kita dah dengar dah, saya dan Dr. Jayanti menjelaskan tentang punca-punca, tanda-tanda, gejala tentang sakit telinga. Sekarang ni saya nak memperkenalkan kita ada seorang lagi tetamu jemputan istimewa, selebriti Raf Yaakob. Selamat datang Raf. Masih. Okey, Raf adalah seorang pelakon dan juga pengacara. Okey, Raf, saya nak tanya, Raf pernah tak sakit telinga? Raf sendiri tak pernah rasanya sakit telinga. Oh, bagus. Anak-anak mungkin pernah sekali. Oh ya, apa yang berlaku tu? Yalah, bila anak-anak ni kadang bila kita nak korek telinga diorang ni kan, kita perlu berhati-hati. So kalau kita korek telinga kita sendiri, boleh pergi sampai ke dalam. Kalau dengan anak-anak ni hanya di surface saja. So kadang-kadang kita tak sedar, di sebalik surface tu ada lagi yang kat dalam yang tersembunyi. And then bila dah lama-lama berkumpul, dia jadi besar, terpaksa bawa pergi hospital, terus doktor sedut pakai suction. Tadi Raf mungkin tak sempat dengar, kita ada menjelaskan sebenarnya tak boleh korek telinga. Raf tahu tak sebelum ni tak boleh korek telinga? Ada dengar juga tu. Ada dengar. tapi kadang geram. Tapi masih korek juga lagi. Okey, tak apa. Sekarang ni rasanya ramai dah dapat kesedaran kan, jangan korek telinga. Kalau tarik telinga tersumbat, boleh masukkan minyak. Okey, nampaknya kita ada pemanggil. Siapa di sana? Wah, ramai ni pemanggil ni. Siapa di sana ya? Hello? Ya, halo. Halo. Ya, siapa di sana? Saya Jalil daripada Muar. Encik Jalil dari Muar. Apakah soalan daripada Encik Jalil? Saya Jalil daripada Muar. Ya. Ya, soalan saya, saya telinga saya pertama berdensing. Yang kedua, bila saya bangun pagi tu ada masa dia macam ada sikit lah melelayang lah kepala saya tu. Berpusing-pusing ke? Dia pusing macam melelayang lah. Melayang-layang tapi bukan berpusing-pusing ya? Tak sebenarnya. Dia macam kita raya jalan kita macam kita benda saya. Tak. Okey, terima kasih. Lagi satu. Ya. Apabila saya bangun, ada masa terap macam ada rasa sakit. Ada sakit di telinga? Ya. Okey, terima kasih. So, Cik Jalil kata dia ada sakit telinga dan kadang-kadang rasa melayang-layang tapi bukan berpusing-pusing. So, mungkin sakit ini kerana tersumbat dengan serumen atau tahi telinga. Mungkin juga pendengaran sudah turun, so berdesing. So, Encik kena pergi ke pakar ENT. Dulu mereka kena periksa telinga, tengok apa masalah. Lepas tu kena tengok pakar audiologist. Mereka akan buat ujian pendengaran, tengok kenapa telinga berdesing. Okey, so itulah nasihat daripada Dr. Jayanti. Datang jumpa doktor pakar telinga sebabnya kita nak periksa dengan lebih jelas lagi apa masalahnya. Kita nak pastikan betulkah ada masalah daripada telinga tengah ke telinga dalam ke yang menyebabkan rasa melayang-layang tersebut. Yang sakit telinga tu pun kita boleh cek sekali. Raf pula pernah tak macam rasa terhuyung hayang ke, sebab telinga ni dia berkaitan dengan keseimbangan badan. Pernah tak rasa? Alhamdulillah sebenarnya tak pernah lagi lah. Oh, tak pernah. Okey, bagus. Sakit telinga tak pernah, rasa melayang-layang pun tak pernah. Okey, bagaimana Raf menjaga dari segi penjagaan telinga lah. Sebab Raf ada anak-anak kan. Betul. Pastinya anak-anak Raf pun selalu pergi swimming apa semua kan. So bagaimana Raf pastikan dari segi tahap penjagaan kanak-kanak, anak-anak? Okey, Raf sebagai bapa memang sangat mementingkan soal kesihatan dan kebersihan anak-anak ni. Dan biasanya kalau kita sebagai parents, kita hanya nampak daripada segi luaran surface. Kalau kita lalu, kita nampak telinga dia bersih ke tak bersih, kita akan dapat tahu dari situ. Dan setakat ni Alhamdulillah,
tak ada lagi lah kalau Raf nampak anak Raf telinga dia tu tak bersih. So jadi kita pun tak adalah usaha nak pergi bersihkan dengan lebih-lebih. So setakat surface-surface tu itu biasa untuk kita orang. Okey. Nampak gayanya soalan datang bertubi-tubi ni. Sekarang kita ada soalan di laman sosial pula. Okey, soalannya adalah, mari kita tengok soalannya. Okey, saya mempunyai anak berumur 8 bulan. Kenapa semasa anak saya sesema dan batuk, telinga anak berair dan mata juga bertahi? Okey. So anak dia sesema batuk. Sakit telinga. Okey. So Dr. Jayanti dah terangkan, tapi boleh terangkan lagi sekali. So macam tadi saya cakap, tube eustachian ini bersambung dari telinga tengah ke belakang hidung. So bila dapat selesema, lapisan kat belakang hidung itu bengkak. So tube eustachian tak boleh berfungsi baik. So cecair berkumpul di telinga tengah. Kumpul sampai tekanan naik dan bocorkan gegendang telinga dan nanah keluar. Dan pembocoran gegendang ini biasanya dia cepat pulih dan gegendang akan jadi biasa. Tapi kadang-kala itu bocoran itu akan tetap. So sekali lagi doktor kena tengok macam mana keadaan gegendang telinga. Selesema sampai bertahi mata, kerana mata saluran dari mata ke hidung cecair keluar sama saluran. So kalau hidung bengkak, saluran dari mata ke hidung akan tersumbat juga. So itulah istimewanya hidung. Dia ada satu saluran yang bersambung pada telinga dan dia ada satu saluran bersambung pada mata, yang mana air mata tu boleh masuk ke hidung. Okey, Raf pula bagaimana? Raf ada baby kan? Betul, baru masuk setahun. Baru masuk setahun. Okey, baby Raf pernah tak mengalami masalah-masalah seperti ini? Sesema ke, sakit telinga ke? Sakit telinga tak pernah, tapi sesema tu biasalah. Kalau Raf tengok memang tiap-tiap pagi kita akan nampak dia punya flu tu berair kan kat hidung. Raf ada juga baca biasanya kalau flu tu ada kena-mengena dengan telinga. Tapi I don't know how sejauh mana kebenaran benda tu. So kalau boleh tanya juga, mungkin doktor boleh explain. So, untuk kanak-kanak yang selesema kena pastikan always running nose. Always running nose. So have to check the nose, then have to check the ears. Kerana kadang-kadang ibu bapa tak perasan ada masalah pendengaran. Kerana macam saya cakap, selesema kat hidung, cair kat telinga. So pendengaran akan turun. So lebih baik cek hidung, cek telinga, cek pendengaran. So Raf, lepas ni bolehlah berjumpa dengan doktor pakar. Bolehlah buat appointment. Supaya kita boleh cek terus hidung dan juga telinga. Okey, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, so kita kembali lagi dalam rancangan Hello Doktor. Topik kita minggu ini adalah kesihatan telinga kanak-kanak. Okey, masih lagi bersama saya Dr. Tengku Izzulia, di sebelah saya Dr. Jayanti dan di kanan sekali adalah selebriti Raf Yaakob. Okey, Raf, sebab Raf datang lambat tadi, saya kena soalan banyak sikit pada Raf. Silakan. Okey, macam mana Raf dengan Mawar memastikan tahap penjagaan yang baik pada anak-anak? Okey, biasanya anak-anak akan mandi sama ada tak dengan Raf, kadang dengan Mawar jugalah. Kalau anak perempuan banyak mandi dengan Mawar, kalau anak lelaki yang sulung banyak dengan Raf, yang baby banyak dengan Mawar dengan Raf. So of course macam Raf cakap, memang Raf ni seorang yang pembersih. Mawar pun seorang yang pembersih. Kami dua amat menitik beratkan soal kebersihan anak-anak. Kadang-kadang kalau anak comot sikit, nampak hingus pun kita dah kena tegur dah anak-anak. So cara kita menasihati diorang, kita tak nak mereka terlampau bergantung pada kita sebagai parents. Kita pun ajak anak-anak supaya tengok muka kat cermin, tengok apa yang comot tu, bersihkan sendiri. Ajar diorang berdikari juga bersihkan sendiri. Baguslah, daripada pupuk daripada awal untuk menjaga kebersihan diri. Okey, so sekarang kita sambung balik. Kita nak tanya pada Dr. Jayanti, apakah jenis-jenis rawatannya apabila bayi dan juga kanak-kanak
mendapat jangkitan kuman pada telinga? So, telinga luar kita perlu kasih ubat titis saja. Tak perlu ambil ubat antibiotics. Hanya kalau sakit sangat teruk, tak boleh masukkan ubat kerana sangat bengkak, itu masa yang kita kasih antibiotics melalui mulut. Tapi untuk masalah infection telinga tengah, itu lain. So untuk masalah telinga tengah, kita perlu guna antibiotics dan ubat titis kalau ada bocor telinga, bocor gegenang telinga. Okey, jadi bergantung kepada bahagian mana. Sekiranya telinga luar, mungkin ubat titis sudah memadai. Tapi kalau telinga dalam, kena makan ubat oral, antibiotik dan juga ubat titis. So, kita nak tahu kenapa kita pentingkan sangat ni kesihatan telinga kanak-kanak. Apakah komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku sekiranya jangkitan telinga ni tidak dirawat? Mungkin Dr. Jayanti boleh terangkan? So, kebanyakan kanak-kanak dengan sakit telinga, infection telinga ini, dia akan sembuh. Tapi ada setengah yang akan dapat komplikasi. Satu komplikasi adalah kurang pendengaran. So, 1 ke 2 per 10,000 orang akan dapat masalah pendengaran yang akan kekal. So, kita kena jaga pendengaran kita baik-baik. Kalau dapat jangkitan, cepat pergi ke doktor. Satu lagi, tadi saya sudah tunjuk mana telinga dalam, telinga tengah dekat dengan otak. So, infection ini boleh pergi ke otak. Abses otak boleh berlaku, meningitis boleh berlaku. Meningitis itu cecair otak terkena jangkitan. Itu sangat serius. Boleh mengancam nyawa juga. Boleh mengancam nyawa. Okey. Raf, kita dah dengar dah komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku. Apakah nasihat daripada Raf lah tentang, atau pendapat daripada Raf sendiri tentang ibu bapa yang kurang peka dan melengah-lengahkan apabila anak-anak mereka ni mempunyai sakit telinga. Dah nampak dah anak tu memang dah demam, dah tarik-tarik telinga dah, tapi masih dibiarkan lagi. Okey, pertamanya of course Raf bukan seorang yang pakar dalam bidang ni. Cuma kalau kita nampak anak kita asyik duk gentel telinga dia, tarik-tarik, menangis-nangis, ada something yang tak betul lah tu. Cepat-cepat bawa pergi doktor sebab doktor lagi memahami. Jangan tunggu lama sangat. Okey, so kadang-kadang kita kena ada suara daripada seorang selebriti untuk menyampaikan kesedaran. Okey. So nampaknya kita ada soalan. Kita ada pemanggil? Ada ke? Hello? Hello? Hello. Ya. Saya Ika daripada Perlis. Assalamualaikum Ika. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berkenaan anak saya lah. Dia kelas palate. Masa lahir lah. Okey, telinga dia ada pasang tiup. Di dua-dua belah telinga dia ada pasang tiup. Tapi ayak selalu keluar kot telinga sampai kadang-kadang dia sakit. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Pergi hospital pun pergi dah. Dia pun cek, dia kata benda tu akan selalu keluar lah. Tapi sampai bila lah dia nak tahan. Lepas tu tiup tu agak-agak lama mana bertahan untuk budak Bila masukkan tiup tu? Masuk tiup umur dia 2 tahun. Sekarang umur dia dah 6 tahun. Maksudnya berulang kali masukkan tiup lah? Cara 2 kali lah masuk tiup. Kali pertama tak berjaya. Dia pun buat opik yang kali kedua, okey. Tapi makin lama dia dah makin besar. Tapi ayak masih keluar lagi di telinga. Kadang-kadang kita nampak kan kat luar telinga kan nampak macam ada darah, kadang kuning kan. Dia sakit lah. So sekarang ni tiup masih ada lagi lah dan dia pun ada keluar air dan juga darah ya? Ya. Masih ada. Okey, terima kasih Puan Nita. Okey, so sebenarnya memang tepatlah soalan ni sebab Dr. Jayanti memang mempunyai kepakaran dalam bidang ni. So anak Puan Nita ni ada masalah cleft palate dan dah 2 kali dah memasukkan tiup di telinga dan sekarang ni masih mengalami
masalah keluar cecair dan juga kadang-kadang berdarah. So Dr. Jayanti macam mana tu? So kanak-kanak dengan cleft palate dan lip, mereka memang ada lebih tinggi risiko untuk dapat sakit telinga, jangkitan telinga. So tube yang mereka masuk, nama dia grommet. So ada tube-tube yang berbeza. One type of tube bila masukkan dia cepat keluar. Dia memang itu yang biasa, bukannya tak berjaya. Dia memang duduk kat gegendang untuk 6 ke 9 bulan, dia akan sendiri terjatuh. Dan bila terjatuh, masalah boleh berlaku sekali lagi kerana masalah eustachian tube dia tak fungsi baik. So, itu sebab kali kedua kena masukkan tube. So, bila kali kedua masukkan tube, kadang-kadang bila tube sudah duduk banyak lama, tube itu pun boleh dapat infection. Itu tube plastik. So, plastik boleh dapat kuman dan mungkin itu sebab cecair berulang-ulang keluar dari telinga. Jadi apa saranan Dr. Jayanti pada wanita? So, kena jumpa doktor bila ada cecair keluar, bukan bila tak ada masalah. Pergi tengok doktor bila cecair keluar, so mereka boleh tengok mana masalah, kenapa cecair keluar dari telinga. Lagipun tube tu masih kat dalam kan, so pastinya masih ada follow up ataupun rawatan susulan. So teruslah berjumpa dengan doktor pakar telinga untuk mengetahui apakah yang boleh dilakukan pada anak wanita tadi. Kita ada pemanggil lain ya. Okey, siapa di sana? Hello? Siapa di sana? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni telinga penuh gigi kanan. Akibatnya pasal doktor tak kasih korek. Bila lama tak korek, bila penuh berlaku pusing lah. Keadaan dia berpusing. Jadi saya bangun tidur, dia berpusing. Jadi saya pergi klinik, doktor klinik kesihatan lah. Untuk cek, dia kata telinga penuh, awak kena cuci apa semua. Tapi insyaAllah akan okey lah dia cakap. Dia bagi jab sikit lah dekat bau. Sebab sakit sangat? Dia bukan sakit, dia pening. Oh, sebab pening. Okey. Dia pening. Itu sajalah tu. Okey, terima kasih Encik Rahman dari Keramat. Jadi saya rasa Encik Rahmat ni baru berjumpa dengan doktor di klinik kesihatan, belum lagi berjumpa dengan doktor pakar ENT kan. Okey, so masalah yang lebih kurang sama juga dengan pemanggil sebelum ni. Ada masalah tarik telinga tersumbat dan juga pusing. Dr. Jayanti, ada apa-apa lagi ke nak tambah? So, masalah pusing ini memang kena tengok pakar ENT atau pakar medical. Bukan semua masalah pusing ini dari telinga. So, kena tengok dua pakar. Pakar satu untuk tengok masalah ini dari telinga tak. Kalau tak, kena tengok pakar medical. Okey, so apa-apa pun jumpa Dr. ENT dulu dan kalau Dr. ENT rasa bukannya ada kaitan dengan telinga, kita boleh buat surat rujukan pada doktor bahagian medical pula. Okey. Okey, Raf. Saya. Okey, apakah nasihat terakhirlah Raf untuk ibu bapa dan juga penonton di luar sana? Okey, kalau ibu bapa luar sana, kalau nampak anak kita dia punya temperature badan mula naik, mula panas, jangan tunggu lama sangat. Mungkin 1-2 hari boleh observe, boleh dalam pemantauan. Tapi kalau lebih dari 2 hari terlampau panas sangat, lebih 40, bawa je jumpa doktor. Okey, terima kasih Raf. Sama. Okey, so sekarang kita nak dapatkan pula last words lah daripada Dr. Jayanti. Okey, pencegahan, sedikit mengenai pencegahan sakit telinga dan juga saranan terakhir lah. Okey. So, pencegahan paling penting ialah jangan merokok dekat anak-anak. Susu badan lebih baik dari susu formula. Ajak anak macam mana nak cuci tangan. Dengan COVID sekarang, semua orang cuci tangan. So, ajak anak cuci tangan. Dan paling penting, jangan kongsi ubat dan dapatkan ujian pendengaran kalau ada masalah pendengaran.
Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Jayanti. Terima kasih Raf. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan pada waktu yang sama, hari yang sama. Topik kita minggu hadapan adalah membanteras COVID-19, tanggungjawab bersama. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.